Tiba-tiba hari ni macam-macam bat dia ajar. Kebat lah, Samsul Debat lah. Dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. 2 kali ganda kambing bercampur dengan separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam bercampur dengan separuh daripada jumlah kambing. Soalan, berapakah jumlah binatang yang bertelur? La ilaha illallah, betul soalan. Tak kebengih. Tercabut pula bah gilo tu soalan ni. Kan? Konon ni lah kan nak buat. Tapi sebenarnya kadang-kadang pihak kementerian kena tengok. Betul. Bukan semua anak boleh adapt benda ni. Kadang-kadang sampai satu tahap. Tu belum cerita lagi. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Sebab kena fikir. Jangan sampai pembaharuan yang kita nak buat sampai menghilangkan minat belajar pada anak-anak. Yang tu je. Ini pesanan saya daripada kementerian. Saya bukan marah apa, tak. Ni contoh lah kan. Sebab kena tengok. Tapi betul. Kita, mak ayah kena adapt benda tu. Kena adapt. Kan? Sistem akan dia upgrade masa ke semasa. Dulu ada UPSR. Karena tak ada UPSR. Tu pun tengah bincang. Nak buat balik ke apa semua kan. Tapi kena bersedia. Anak-anak kita kena bagi didikan pada anak kita. Pastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkatan ini dapat kita sama-sama hadir bagi meraihkan program motivasi keibubapaan yang kita adakan bersempena pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keberadaan kita. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur pada pagi ini dapat kita bersama-sama dengan saya kira figura hebat kita yang tak lain tak bukan, yang tak perlu saya perkenalkan lagi, iaitu Al-Fadil Ustaz Syamsul Amri bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Syamsul Debat. Dari Seremban ke Sempang Ampat datangnya tuan hati tertambat. Marilah tuan-tuan, marilah sahabat, keluarga hebat bersama Syamsul Debat. Begitulah tajuk kita, tajuk utama kita pada hari ini, yang menjuruskan kepada peranan ibu bapa dalam membentuk syakhsiah anak-anak. Saya kira Ustaz tak ada masalah. Itu dah dalam kepakaran Ustaz saya. Jadi alhamdulillah, saya kira insya-Allah kita teruskan. Saya rasa masa Ustaz pada kami sangat berharga. Kan Ustaz saya dimaklumkan banyak komitmen lain, dia tunjukkan schedule-nya, subhanallah. Tak terkejar saya. Dia tak jawab soalan saya tadi. Sebab banyak
schedule sampai tahun depan. Lagi lepas ni siapa yang nak booking ustaz kena booking awal-awal. Ustaz, terima kasih ke atas kehadiran ustaz pada pagi ini. Saya sangat menghargai kehadiran ustaz. Ya. Saya teruskan bersoalan ustaz. Sebagai mukadimahnya pada pagi ini, setiap pasangan yang berkahwin ustaz saya pasti mendambakan, mengimpikan keluarga yang bahagia, keluarga yang hebat, keluarga yang pintar, ABC, anak yang pintar, ada yang cerdik. Jadi ustaz, kita lihat anak-anak yang cerdik ni ustaz, kita lihat, kita nakkan mereka ni cerdik. Semua ibu bapa mengharapkan sedemikian. Ya. Persoalan saya ustaz, kalau saya lihat pembacaan saya lihat anak-anak ni, mereka ni berkehendak, anak-anak ni memerlukan, anak-anak ni bila di awal kelas mereka, ibu bapa mereka telah menghantar mereka ke taska seawal umur 3 tahun. Pada pembacaan saya ustaz, 3 tahun mereka ni telah menguasai bahasa, sampai 3 bahasa mereka menguasai dalam pembacaan ustaz. Jadi ustaz, persoalan saya, bilakah bermulanya pendidikan anak-anak ni dalam Islam ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan ini Ustaz Rashdan, kita selaku moderator pada minggu ini. Seterusnya yang bahagia Tuan Muhammad Isa, guru besar sekolah kebangsaan Tabunani. Betul? Tabunani, bukan Tabunani, Mbak Tabunani. Lain betul. Lepas tu guru-guru penekanan semua, kemudian yang diputus PMG, kita juga naik yang diputus PMG. Kemudian saya tengok ada wakil kemas, ada semua lah, wakil PPD, begitu juga unit media, TV3 semua ada. Dan seterusnya juga tak seluruhkan tadi untuk puan pengurusi majlis, dan seterusnya ibu bapa dan tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik yang dikasih sekalian. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih makan yang tidak, tagah adat buri dengan bahasa. Dah orang dah bagi pantun, kita pernah jawab, kan? Jalan-jalan di atas TV, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Terhapur cerabi pada tadi tak tahu lah. Copek lah, orang dah duduk lama, tak tahu lah copek, kan? Nak dihabis juga pantun pun tak apa lah, kan? Tapi saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk beliau, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maknanya kalau kita tengok hari ini, Nabi ajar kita, Nabi ajar kita, didiklah anak-anak kamu ikut zaman. Dia tak sama, kan? Dulu dengan sekarang lain. Dulu cakap kalau marah tentu faham. Dulu cakap jangan tahu ikut. Dulu jahat-jahat macam mana pun
sikit tapi jangan tak ada adab. Ini dah banyak. Kuat hajar lalu. Contoh itu yang kita tak nak. Kita tak nak. Nak cari orang yang bersopan santun, duduk tertib macam tak Rasdan, susah. Dulu budak-budak umur 4 tahun walau boleh membaca, keluar surat khabar ke depan. Kanak-kanak pintar, kanak-kanak ajaib. Hari ini budak umur 2 tahun dah tahu password telefon mak kan. Lagi canggih kan. Jadi budak-budak ni duduk je kan, tak tahu lah kan. Bagi handphone kan. Awak tu kalau lah main game ke telefon tu zikir, dah lama anak kita jadi wali dah, jalan cair. Sebab dia mama tawaduk betul, khusyuk, tak makan, tak minum pun tak boleh. Tapi kalau kita tengok dalam Islam, ada 3 pandangan yang saya nak bawa. Yang pertamanya, pendidikan ini dikatakan umur memayis semula, sebelum memayis ni antara lahir sampailah umur 6 tahun. Apa standard yang didik anak ni? Disayangi dan dengan sepenuh hati oleh ibu bapa, dibelai dengan kasih sayang. Bagi kasih sayang sebanyak-banyaknya sampai setakat 6 tahun. 7 hingga 14 tahun didik dengan kasih sayang, tapi bertegas dengan arahan dan disiplin. Dan kemudian diberikan tanggungjawab, didik tentang solat, puasa dan ibadah-ibadah lain. 15 hingga 21 tahun mendidik dengan cara berkawan dengan mereka, bertukar pandangan dan hormati pandangan mereka macam kawan. 21 tahun ke atas diberikan kebebasan untuk bertindak selagi tidak bertentangan dengan syarak. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, dikatakan mendidik anak ni seawal umur sebelum kosong lagi, negatif lagi. Maknanya ketika dah mengandung pun dah start. Dah mengandung, pregnant, dalam perut dah mula. Pernah saya sekali jadi pengacara program Syamsul Terbalik Sejuta Rahsia. Ada 2 beradik datang ke studio, dia temu bual macam mana dia boleh hafal. Dia masa tu dah hafal separuh daripada Al-Quran. Dan dia sangat cerdik, matematik, bahasa Inggeris sangat hebat. Dengan tahap mereka kedua-duanya homeschooling, bersekolah di rumah. Saya tanya mak dia, masa bila? Macam mana boleh ajar dia tu? Masa dalam perut lagi dah ajar kat, macam mana pula? Dekat perut tu, dia pakai flashcard tu. Yang flashcard tu nyobot, ni apa? A, ni apa? B. Yang buat tu mak dia, bukan bapak dia. Faham? Bapak ni tak ada apa kat perut tu. Mak dia. Ya, ibu dia letak. Betul. Kita gelak tapi itulah yang dia buat. Ni apa? Okay, ni apa? What is this? Baca. Tu sebab orang Islam kena, orang Melayu Islam kan, kena belajar macam mana serangan. Memang dah dididik dalam Islam ni, dah beritahu dalam perut lagi didikan tu dah bermula. Ini mengandung, menjala, membutuh, mana azab yang mengandung. Bila lah budak ni nak keluar, tu budak tu jadi lombik ke keluar. Masalahnya orang Yahudi yang kaji Quran, kaji hadis semua. Itu sebab dia galakkan ibu-ibu mengandung dia baca buku dan buat latihan matematik. Bukan latihan matematik sekolah rendah kan? Buat latihan ni, buat waktu pregnant. Sebab benda tu merangsang anak dalam janin. Itu sebab kalau waktu dalam tempoh pregnancy, suami isteri bergaduh, menjerit-jerit, maki hamun, itulah produk yang bakal keluar dari perut. Itu sebabnya kena hati-hati. Dan itu satu pandangan lagi menurut kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, didiklah anak kamu 3 peringkat. Peringkat pertama 7 tahun pertama, peringkat kedua 7 tahun kedua, dan peringkat ketiga selepas 14 tahun.
masuk jawatan pertama, layan anak seperti raja, kata Sayyidina Umar. Apa dia nak, bagi. Tak susah hari ni, kena RM2 banyak. Kena ikut RM2 3 sen. Bawa. Bagi dia, puas hati, bagi. Dia nak apa, bagi. Tetapi bila masuk umur 8 tahun hingga 14 tahun, 7 tahun kedua, layanlah anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja, mula bagi dia tugas. Apa sifat hamba? Bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Inilah penyakit orang Melayu hari ni, di kampung-kampung terutama. Di bandar lain, di kampung lain. Di bandar-bandar nak handphone bagi, nak ini bagi, nak mainan apa, nak itu, nak motor bagi. Di kampung bagi, tak ada lesen pun bagi motosikal. Bagi, nak duit bagi, tak pernah tanya nak duit apa, bagi je. Kononnya zaman dah berubah, betul. Tetapi ikut kesesuaian, kata Nabi, kesesuaian zaman, bukan ikut zaman tu sekati kita. Tak. Itulah masalah sosial banyak berlaku. Bila 7 tahun pertama layan seperti raja, sampai 14 tahun layan seperti raja, itu sebab anak rosak. Anak tak nak ni, tak boleh dah. Budak sekarang, kita bukan itu. Tak. Bukan itu isu. Itu sebabnya kadang-kadang kita nak halang. Teknologi pun tak boleh. Zaman dah berubah. Ni zaman teknologi. Memang kita kena adapt. Kita kena absorb. Memang mak ayah nak senang bagi anak diam, bagi handphone. Betul. Tapi takut kita besok dah diam, tak boleh cakap apa-apa. Tapi bagi itu bukan bagi saja, bagi dengan kawalan. Kita sebagai mak ayah, sebagai mak ayah kita kena faham, kita ni ibarat doktor perubatan. Maksud doktor perubatan ni adalah, maksudnya kita kena kenal pesakit kita. Anak kita ada 5 orang. Anak nombor 1 lain perangai, anak nombor 2 lain gagal, anak nombor 3 sensitif, nombor 4 super sensitif, nombor 5 mengadu dia, nak imat je, contoh. Jadi setiap anak ni treatment tak sama. Tu sebab saya kata kena kenal pesakit kita. Ubat kalau kita bagi, kalau sikit sangat takut tak kesan, bagi berlebih takut overdose. Jadi kena ikut kesesuaian anak. Anak paling sensitif, anak nombor 1. Paling sensitif anak nombor 1, anak sulung. Dia nampak tabah, tapi tak, dia paling cepat rasa. Dan ini mak ayah yang anak sulung. Tak, dia ada periksa atau pulang ke orang tak dengar sudah. Tapi ibu tak dengar, memang checking. Anak nombor 1. Anak nombor 2, dia akan cuba dapatkan apa juga yang dia nak, walaupun dia terpaksa menyakiti dia nombor 1. Itu kalau yang buruk, dia akan cuba dapatkan juga. Nombor 3 paling cepat report. Dia macam dulu nombor 1 menurut, tapi dia lipat lagi. Belum buat ni, buat ni. Tapi biasa nombor 1 nombor 3 dapat. Nombor 4 dia ulang balik pakai nombor 1. Nombor 5 pakai nombor 2, nombor 6 pakai nombor 3. Kebanyakan majoriti kes. Jadi lepas dalam 7 tahun kedua seperti hamba. Hamba bukan semua benda dia nak kita boleh bagi. Kaji ikut keperluan. Boleh tak ada ni? Barang nak ni dulu. Sebab dia hamba. Tapi selepas 14 tahun, masuk 15 tahun, layan seperti sahabat, dulu kawan dengan dia. Ingat juga apa yang saya sebut ni tadi, baik proses yang pertama, baik kedua, baik ketiga, belum pun lagi melibatkan guru. Ni baru cerita ibu bapa. Menghantar anak ke sekolah adalah satu permintaan dan harapan kita untuk anak berjaya. Dia bukannya satu proses persuataan. Kalau proses persuataan, ada dah hantar anak ke sekolah, pandai lah cikgu. Tak mahu dia macam tu tak. Bila dah hantar anak ke sekolah, kena follow up. Cakna ambil tahu. Cakna ibu bapa, anak-anak berjaya. Hari ini tajuk tu bukan tajuk sekolah hebat, keluarga hebat. Ya, cikgu ni dia macam analogi kalau sebuah sahaja. Guru besar main penjaga guru. Cikgu-cikgu main defend.
Jadi tak nampak kan? Jet. Right. Okay. Siap budak tu. Bayar tiket mahal dulu lepas tak payah. Dari apa dia jangan. Jangan. Jadi ini juga. Jadi maknanya tujuh tahun kedua jangan bagi semua benda dia. Tak semua dia dapat. Dan kemudian yang ketiga tu barulah dan ingat ini sekolah ni kita menghayat ke sekolah baru. Cikgu guru besar menifat. Cikgu guru besar menifat. Cikgu menifat. Mak ayah menifat. Ini analogi tau. Boleh bagi, sabar. Kemudian striker harus belajar semua dalam strategi pemain bola sepak. Kalau tengok tim Germany, dia ada satu sistem pemain namanya tu total football. Total football ni bukan semua dia tak boleh bergerak, bukan style main. Oh, guru besar sepak tu pergi ke atas, itu style lama. Dan sepak tu bagi dekat striker tak. Kemudian tak ada semua keadaan pula bagi defend pula tu bagi kat striker tak. Dia akan pass dekat defend pula bawah sikit, eja sikit, demi silibus macam mana ni subjek ni satu aja ketua panitia ni dia kebut kedap atau tidak kebut kanan atau pelajaran dia macam hantar dekat fikir kadang-kadang mengharapkan mak bapak berdoa bila hantar bola pergi ke student kadang student skor macam mana ni kan nak skor macam mana ni bila sampai ke atas budak ni tak boleh skor siapa yang support midfield kena support jadi mak yang pun datang rapat balik dengan striker dia ambil paskan ini kadang-kadang ada masa ni defend dia tak boleh bagi kat striker dia bagi kat mak ayah ni bagi kat midfield bagi kat dia dekat cikgu boleh bagi kat midfield bagi kat defend balik percaya cakap saya selagi mana midfield ni pas dekat cikgu defend bagi kat midfield bagi kat defend kita takkan menang permainan tu sampai bila pun tak skor. Nah, itu kadang cikgu sampaikan hari ni zaman teknologi cikgu ni dah wujudkan apa? Wujudkan grup WhatsApp. Kadang-kadang cikgu pun tak tahu mak ayah hidup lagi ke tak. Minta tolong cikgu apa ibu bapa tolong pastikan anak-anak siapkan ini. Mana? Ada yang seorang tu Syami satu yang seorang sampai ujung itu lah yang lain kan apa dah insyaAllah terima kasih cikgu maklum at least cikgu terasa dihargai ya. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena buat dan ingat satu lagi nak dipesankan juga bagaimanakah pada satu hari seorang bapa bawa anak dia jumpa saya di rumah. Wahai Umar, boleh tak kau nasihatkan anak aku ni? Kenapa? Anak aku ni derhaka. Jadi saya dengan Umar apa nasihat? Jangan derhaka, berdosa hukumnya, natijahnya derhaka, bla 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 bla. Budak tu bersuara. Wahai Sayyidina Umar, adakah dalam semua keadaan anak saja derhaka kepada bapa? Ada tak keadaan ayah itu dikatakan derhaka? Kata Sayyidina Umar, ada. Ada 3 keadaan ayah itu dianggap derhaka. Pertama, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik untuk anaknya. Ayah derhaka. Bagi nama anak ikut nama pelakon. Bagi nama anak ikut nama yang suka-suka dia lah. Nama anak jin bagi nama. Betul? Lepas tu anak meragam. Pagi, petang, malam meragam. Nama anak betul tak betul? Mulalah panggil nama lain. Belajar cerita Ahmad Albab. Belajar nama dulu. Kau jangan panggil nama yang aneh nama tu. Siapa suruh bagi nama tu? Orang nak cakap bagi nama yang baik-baik. Contoh nama saya malah nak sebut. Cuma ingat Nabi
Sulaiman dulu berunding dengan apa? Dengan ratu mana? Dulu. Itu nama jin. Itu yang kita bagi nama anak sebab nak glamour. Nama anak lelaki, nama anak jin. Contohnya, anak saya ada seorang, nama dia Zakwan. Nama anak jin. Nampak Zakwan sedap kan? Zakwan kan? Bila panggil Zakwan, tongak jin mana? Tengok siapa? Balkis, Kristina, banyak lagi senarai nama. Sebab nampak beli buku senarai nama-nama baik. Betul. Itu sebabnya kalau saya lepas pada tu saya tanya pejabat bukti, namanya okey tak? Namanya okey tak? Namanya okey tak? Disunatkan bagi nama yang baik pada hari itu. Itu belum cerita lagi. Mak bapak combine nama mak dengan ayah. Kita combine nama kita demi kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Nama Japun letak Dilo tu. Maznah Daud, Mazda tak tu. Makna letak nama yang disunatkan memberi nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh kelahiran. Kedua, dikatakan dia derhaka. Kalau jadi anak dia, kalau macam tu ayah aku derhaka. Kerana dia bagi aku nama yang maksudnya dalam bahasa Melayu pun kumbang hitam. Makna semua orang mengaji aku, semua orang mengaji mencaci aku. Derhaka ya. Kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anaknya. Maka dia sebut macam tu, mak ayahku derhaka. Aku sampai kena mak aku pun aku tak tahu siapa. Maksudnya ibu ayah dulu main peranan. Ayah kena sebelum kelahiran dah didik isteri dia menjadi ibu yang baik. Macam mana jadi ibu yang baik? Macam mana ibu mendidik anak menjadi anak yang baik? Macam mana? Dan yang ketiganya dikatakan derhaka sekiranya kegagalan seorang ayah memberikan didikan Al-Quran kepada anak-anak. Sebab apa didikan Al-Quran? Sebab dulu silibusnya Al-Quran, tapi hari ini silibusnya lebih luas termasuk Al-Quran. Maknanya hari ini kegagalan seorang ayah menghantar anak ke sekolah, kegagalan seorang ayah memastikan anaknya menerima pendidikan, maka ayah itu derhaka. Hari ini ada mak ayah, okey, kata ayah di sekolah, ikut ayah pergi niaga. Hari ini tak ayah di sekolah, kau pergi kerja. Ada anak-anak yang contoh, kecuali di sekolah tuan saya Datuk Nani. Itu mak lain. Hari ini punya dah terbalik dunia ni. Dah terbalik dunia ni. Oh ya Allah. Dulu orang Melayu nak cari guru. Hari ini guru dengan guru besar, dengan polis, dengan PABG pergi lihat ziarah rumah budak yang 2 minggu tak datang sekolah. Apa masalah budak-budak ni? Susah sangat pergi sekolah. Senang je tuan. Simple je. Nampak kat satu media sosial TikTok, seorang lelaki ni nak balik, dia sepak ayahnya terbalik dengan cucu dia. Ayah ni terbalik, kena sepakkan anak ni. Kita nampak, ya Allah, kau ajar ni. Simple je soalan dia. Siapa yang ajar? Betul lah pada tadi. Cubaan. Oh, okey. Kena start balik ke? Maknanya satu soalan nak tanya apa? Siapa yang ajar anak kau ajar? Anak bukan tiba-tiba jadi macam tu. Anak bukan tiba-tiba jadi macam tu. Cubaan 1 2, testing 1 2 3. Cubaan 1 2. Elok yang tadi lagi tu. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Cubaan. Testing 1 2 3. Dia tak boleh dengan apa? Banana virus. Cuba. Okey. Jadi mana kata kena tanggungjawab. Jangan kita biarkan. Itu sebabnya hari ni kadang-kadang pihak sekolah
lah minta bayaran untuk kelas tambahan anak-anak. Bayaran kelas tambahan berapa banyak? Bayaran kelas tambahan mungkin dalam kena bayar sebulan dalam RM20. Yang mana tak cover pun kos photostat yang apa semua, sekadar anak mana yang boleh lah. Sebab PIBG nak minta pun tak berani. Ya, tak berani nak minta. Tapi tak apalah, PIBG power kan. Yang dia betul PIBG, dia ada line nak cari duit banyak, tak ada masalah. Tahu lah dia cari duit macam mana. Dia ada PIBG ni, dia kena fikirlah kan. Kadang-kadang duit dengan duit yang ada tu, kita berkira, oi gila sekolah ni, tak ada kerja lain, jajak duit, nyusahkan orang. Kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya percaya cakap saya, hari ni kalau kita bayar, kita rasa macam mahal. RM20, RM50 mahal. Ajar anak bagi anak mengaji, hantar kat guru mengaji, RM50 sebulan mahal. Percaya cakap saya, sampai satu tahap anak rosak akhlak, terbabit dengan masalah sosial, dadak, maksiat dan sebagainya, bayar RM10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah. Itu sebab jangan berkira dalam bab mendidik anak. Sebab keringat kata-kata orang dulu kan, pantun orang lama-lama, cantik taluk pantainya landai, tabik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Makna biar dia ilmu. Dan kalau tidak, tak jadi apa anak-anak. Kena belajar. Ini zaman orang bersaing untuk mendapat kedudukan yang terbaik dalam masyarakat. Nak tak nak, dinilai berdasarkan ilmu. Duit mungkin betul, ada duit, ada kuasa, pangkat, tapi berapa lama? Tapi ilmu ni, tu sebab Saidina Ali kata, beza ilmu dengan harta. Harta makin kita belanja, makin kehabisan. Ilmu makin kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Harta sikit ke banyak, kita kena jaga dia. Ilmu, lagi banyak ilmu tu, lagi baik ilmu akan jaga kita. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syafrul Baik atas penerangan tadi. Kita lihat anak kita ni punya kepelbagaian watak. 10 orang anak, 10 perangai dia. Jadi kadang-kadang membawa satu cabaran kepada kedua ibu bapa untuk memastikan anak berada di acuan yang sebenar. Ustaz, telah dia sebutkan tadi bahawa anak-anak kita ni pakai watak, Ustaz. Macam-macam yang margolo lain wataknya, yang mastuti lain, yang markonahnya lain, Ustaz. Masing-masing punya cabaran mereka masing-masing. Bagaimana Ustaz kita nak menguruskan anak-anak ni, menguruskan kepelbagaian watak ni, supaya anak-anak ni nanti dia akan berada di landasan dan track yang betul buat Islam. Macam yang saya sebut di awal tadi, maknanya kita kena kenal pesakit kita, kita kena kenal anak-anak kita. Guru di sekolah dia tak ada pilihan. Paling kuat dia akan buat exam, dia akan bagi kategori. Oh, ni budak ni cemerlang, budak ni teruk, yang satu kategori ni galus, gagal lulus. Dia antara-antara, dia gagal boleh, nak lulus pun boleh. Dia tengah-tengah, ngam-ngam. Nak cari yang macam tu, macam mana nak selesaikan? Yang lemah betul, kena bagi cikgu-cikgu yang ada pengalaman untuk develop dia, cari bagi dia minat. Paling tidak adjust bagi dia dulu. Jadi mana boleh buat itu. Tapi kita di rumah ada satu kawasan dipanggil sebagai itulah kita punya pusat command center kita, tempat kita mak ayah untuk pastikan anak dia ni tegur dia, develop dia supaya dia jadi orang yang hebat. Saya dulu membesar di dalam rumah. Nak cakap rumah mak saya ni rumah biasa, rumah kotak, rumah biasa, rumah murah orang panggil dulu. Bayar dekat SUK 100, mula-mula 99, lepas tu naik RM101, lalu sekali RM120 bagi bayar bulan-bulan dekat SUK Negeri Sembilan dibayar. Dan mak saya berniaga. Pukul 5 pagi anak-anak dipaksa bangun. Kalau detail tu kan
lipat, lap do pisang, bungkui, selamat. Kena gintil kali lipat kena. Lenik kali lipat pun ada juga lenik. Lenik siang maksudnya. Banyak sekolah kan lenik pakai botol 7up, lipit dan topung tu dengan plastik boiler. Nah, api pop ni. Bila bangun pagi, kena golek-golekkan donat tu dekat gula tu. Kena bumbuh sambal, paus sambal, burger. Paus sambal, letak timun sikit, potong nipis, letak usul. Lepas tipis tau, sampai nak bagi kuih tu selalu. Kalau panis nanti gula tu tak pakai dengan gula kastor tu. Gula donat tu. Satu ayat tersebut kat diri saya. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Saya kata, kenapa aku lahir dalam keluarga? Kawan aku semua elok tidur tu. Dan mandi siap, makan, mata darah, tunggu bertolak. Tunggu bertolak, tunggu mak ayah dia hantar. Kenapa aku kena bangun pagi ni? Ayat ni saya share dengan adik-adik saya. Hujung tahun lepas, dalam bulan 10-11 macam tu, dekat rumah mak saya, kita tengah sarapan, saya cakap, kau tu tak balung ceramah gitu. Adik-adik saya dengar, apa? Balung ceramah kat sekolah tu, orang cerita lah pasal pengalaman kita bangun pagi, kena buat-buat dulu kan. Kena buat selamat, apa tu? Waktu balung cakap lah. Adik saya semua ada. Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syabira Hafizah, Syamsul Hafizi. Untuk 5 orang adik kena duduk dengan mak apa tu? Baru cakap, kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni? Tahu adik saya cakap apa? Maklum, kita orang pun cakap macam tu. Kita orang cakap macam tu dalam hati. Sebab lepas saya keluar masuk mesti dia orang sambung. Bila saya masuk sama penuh, saya dah settle dulu. Adik juga sambung. Tetapi akhir ni kita sedar satu perkara. Mak kita bagi kita susah. Mak kita suruh kita buat benda ni. Jadi hamba kita cakap tadi, macam hamba, supaya anak faham nikmat senang. Itu sebab kepelbagaian tadi tak kira. Dia cerdik, dia ni mungkin ini. Saya pernah tengok rumah orang susah ni tenang. Saya buat program My House, repair rumah orang susah. Ayah dia kerja, ambil upah potong ayam ni. Potong ayam atas setiap satu ekor upah ni 30 sen. Seekor bukan seketul, seekor 30 sen. Potong. Kalau banyak hari tu banyak lah dia dapat, kata. Itulah hari-hari dan anaknya 5 orang, 6 orang anaknya. 2 orang susah ni anak ramai. Tak tahu apa. Dia rajin lah tu. Kalau tak ada homework, kalau tak ada exam, dia orang sendiri tak payah turun. Dia akan turun pergi tolong mak dia sekali. Buat macam mana tolong ayah dia. Hari tu masa syuting, saya kata, anak-anak tak tolong ke? Dia kata, anak-anak ada kerja lah tu. Kalau tidak dia mesti tolong ni ayahnya ni. Kita dulu sinilah kalau nampak ni. Itu kita tak. Anak macam tu automatik. Ada ayah mak dia tak marah sebab faham. Anak tu kalau tak ada kerja memang tolong. Saya nampak. Kepelbagaian walaupun hebat cerdik macam mana pun, benda ni kena terap pada anak kita. Adab dengan orang tua, tolong macam mana, bercakap dengan baik. Ada anak yang akan diajar dengan cara pembelajaran aktif dan berpusatkan mana. Ada anak-anak dia bergerak sendiri, bagi buku, dia buat sendiri. Tak ada, oh ni homework, oh kena siapkan ni. Ni macam mana nak buat assignment ni. Yang ni besok ada satu kerja projek, maknanya ada projek kena buat. Yang tu kena buat rumah mini macam ni. Ada anak dapat macam tu, mak kena buat ni, dia suruh mak dia buat. Ada anak ni tu. Tapi ada pelajar, dia nak buat, mak mari tak ajar macam mana cara nak buat. Macam ni betul tak? Ada anak dia buat sendiri. Ada tu sepanjang tahun memang mak dia buat. Mana kalau makan teruk, mak dia tak betul. Nah, bukan anak dia tak betul. Anak tu memang tak tahu apa. Kedua, pembelajaran kolaboratif melibatkan kerjasama antara anak-anak dalam proses pembelajaran. Dia perlu discussion, dia perlu perbincangan. Anaknya dia macam tu. Bila berbincang, dia lebih cepat faham. Cikgu kalau mengajar, dia akan tanya pula tu 2-3 kali. Okey, Danish bukan nama sebenar. Mana Danish? Tak ada. Oh,
budak Al-Wajah ni tak ada nama Danish? Ada. Aduh, Ustaz dah tahu lah. 2-3 orang dia. Danish. Okey. Jadi apa maksudnya yang saya cakap tadi? Danish ni apa Danish? Dia cikgu terkonsentrate kat dia 2-3 kali, anak tak akan ingat. Sebab dia tahu kalau tidak anak dia akan khayal. Sebab cikgu kenal macam tu. Kemudian iaitu dia lebih baik berpengetahuan kemahiran dipelajari memiliki relevansi kehidupan sehari-hari. Maknanya dikaitkan dengan kehidupan. Maknanya dia gemar dengan cerita benda cikgu dia. Kenapa jadi macam ni? Tak boleh. Contohlah, katalah saya cikgu tu bagi analogi tentang moral, etika, macam mana. Kenapa kena tolong di motor dekat tepi jalan? Kenapa nak tolong? Oh, jelah kesian kot. Sebab contoh katalah orang tua tu mak ayah kita. Kata orang tua tu nenek dengan atuk kita. Suka tak kita kata orang tolong nenek dengan atuk kita? Waktu kita tak ada? Suka. Jadi maknanya tu tak bagi message tu. Kemudian penggunaan teknologi. Anak-anak yang cakap apa? Dia banyakkannya masuk ke teknologi. Tapi apa teknologi apa dia? ML, Mobile Legends. Apa teknologi dia? Jadi main game. Bersikit. Wah. Allah. Tu kita tengok. Dengan teknologi, kadang-kadang dia lebih cekap dengan teknologi. Dia lebih cepat menangkap macam tu. Kemudian begitu juga, anak-anak ada setengah tu perlu diberi peluang untuk dia pupuk kreativiti dia. Pernah satu ketika seorang guru dia datang, baiklah, hari ini semua belajar, anak-anak boleh sekalian, hari ini saya bagi kertas kosong, semua melukislah. Lukis bebas. Oh, ada kan? Lukisan bebas tu, itu paling best dari pendidikan seni, lukisan bebas. Saya juga suka tu. Saya dulu, keluarga saya memang pandai lukis semua. Nampak cara orang lukis. Tapi dia buat macam saya, bila kala dia buruk. Melukis lawa lah. Tak boleh. Saya melukis boleh lawa. Bapak saya arwah dah. Di Central Market, dia melukis potret. Tu dia betul-betul lah kan. Memang betul-betul career dia melukis. Jadi bila semua lukis, semua lukisan bebas. Tiba-tiba, dia perlu tengok lah. Seorang pergi gambar kapal terbang, seorang pergi gambar pemandangan, seorang pergi gambar ni. Dia tanya budak, tulis anak tulisan kamu pergi gambar apa? Saya sedang lukis gambar Tuhan. Lukis gambar Tuhan. Mana dia orang pernah tengok Tuhan? Dia kata tu. Sabar, belum siap lagi. Nanti tengok budak tu. Dan belum siap, memang tak nampak. Belum siap dulu. Tapi nak bergambar bukan kata betul-betul tak betul. Tapi nak bergambar macam tu lah kreativiti budak-budak sebenarnya. Anak-anak dia pandai. Itu sebabnya orang dulu kalau nak tegur budak, dia tak boleh suruh. Dia tak boleh larang. Dia suruh. Budak tu banyak pokok. Jangan panjat. Jangan lagi. Ya Allah. Sampai tak ada gambar aku. Tapi orang dulu panjat. Tapi tinggi lagi bagus. Kau naik sahaja tu. Turun. Dia ribut psikologi. Jadi kalau orang perempuan, kalau suami nak kahwin lagi, galakkan. Kalau kita larang bagi dia buat, suruh. Betul tak bang? Sekali abang lah. Tapi masa suruh tu jangan kosong kan. Sambil asap pisau tuan. Agak-agak dia. Biasa-biasa lah. Psikologi. 2-3 hari tu betul lah. Kita kena baca tu kan. Tak apa-apa. Tangan pun dia. Menyusahkan orang. Dua lah apa-apa dia. Jadi, pelbagaian. Maksudnya, aktiviti seni, permainan, boleh kata. Kemudian, penilaian permainan dan pelajaran berterusan. Ada yang maknanya, dia buat latih tubi. Perlu buat latih tubi dan sebagainya. Dalam hal matematik, buat ni. Mantap sendiri. Okey, kita akan main kuih. 8 kali 5, 40. 7 kali 6, 40. 6 kali 6, 7 kali 7. 5 kali 4, 1 kali 1. Tentulah, hanya dia akan doa. Kalau tak ada payah. Orang jawab. Dia kena cepat. Jadi ni. Sebab saya ingat dulu, kalau abah dulu keluar cari kayu api dengan mak. Kalau ada lampu kayu ke belakang,
Dia ada dapur gas dia. Tapi dapur kayu kena nak masak lemak cari api. Dapur kayu tu lain sadap kan. Jadi bila cari kayu api bagi satu tu, balik nanti abang nak tadi sekel lapar. Oh, awak pun dia lah lapar. Buat kayu apa. Buat tidur. Balik abang tidur. Itu sebenarnya senyum. Tapi jadi lepas tanya lapar. Semua dah tanya. Dulu mana ada kereta airport nak buat latihan tanya mak ayah kan. Dulu pakai kereta sok kapal, mana dekat iklan rokok yang ada kosong kan situ kita cuba betul tak. Anak-anak hari ni senang belajar handphone je. Kan. So tak jadi tu kan. Meskipun soalan pun dah berubah kan. Dulu soalan tu kan 81 campur 56 campur 123 tolak 80 sila selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu campur tu kan okey je. Ramai jadi menteri. Elok ada komen tu, ramai jadi cendekiawan, jadi tokoh korporat elok dulu. Tiba-tiba hari ni macam-macam bat dia ajar. Kebat lah, Samsung debat lah. Dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. 2 kali ganda kambing bercampur dengan separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam bercampur dengan separuh daripada jumlah kambing. Soalan, berapakah jumlah binatang yang bertelur? La ilaha illallah, betul soalan. Tak kebengih. Tercabut pula bah gilo tu soalan ni. Kan? Konon ni lah kan nak buat. Tapi sebenarnya kadang-kadang pihak kementerian kena tengok. Betul. Bukan semua anak boleh adapt benda ni. Kadang-kadang sampai satu tahap. Tu belum cerita lagi. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Sebab kena fikir. Jangan sampai pembaharuan yang kita nak buat sampai menghilangkan minat belajar pada anak-anak. Yang tu je. Ini pesanan saya kepada kementerian. Saya bukan marah apa tak. Ni contoh lah kan. Sebab kena tengok. Tapi betul. Kita mak ayah kena adapt benda tu. Kena adapt. Kan? Sistem akan dia upgrade masa ke semasa. Dulu ada UPSR. Karena tak ada UPSR. Tu pun tengah bincang nak buat balik ke apa semua kan. Tapi kena bersedia. Anak-anak kita kena bagi didikan pada anak kita. Pastikan. Tapi macam saya cakap tadi, Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tapi bukanlah maksudnya tak payah belajar. Tapi penerapan nilai adab tu mustahak. Supaya anak-anak boleh diberikan satu impak positif bila dia keluar sebagai manusia satu hari nanti. Kemudian penekanan pada pembangunan nilai dan sikap positif. Baru saya sebut tadi. Maknanya penekanan tentang nilai adab, akhlak, sahsiah kena bagi penekanan. Ia takkan berlaku hanya di sekolah. Takkan berlaku hanya di sekolah. Di rumah perlu ada penekanan. Basuh tangan dulu. Baca doa. Depan orang tua jalan menunduk. Ni hormat. Jangan pasang TV kuat-kuat. Dengar tak orang tengah bercakap. Waktu orang bercakap, jangan cakap juga. Ni tengah cakap kat depan. Jangan bercakap kat belakang. Contoh macam tu. Dia ajar tentang adab. Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk ialah baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Maknanya, kena jadi orang yang baik je mana pun. Biarlah dia tak pandai tapi tak nyakitkan hati. Dia boleh pandai nyakitkan hati pun payahlah. Nampak tak? Tapi kalau boleh kita nak dulu sendiri. Taklah pandai, beradab pun lah. Baik betul, punya bahasa. Ya. Contohnya saya tak rasyat dengan cikgu Isa, kami bertiga minum. Okey, pada yang bawah tu, dia simpan nak masuk dan berbakar ke bawah daripada kaki. Dia pergi kopi pagi. Yang lain pula minum kopi pagi. Kan? Bapak tengah duduk, lalu anak lalu. Tepi meja lalu. Siap menunduk. Bukan lalu, lepas lagi. Rakit kuliah. Semua tanya, anak siapa? Orang tahu dia tanya anak siapa. Sebab ada. Tapi kalau ada orang lalu, kita orang minum bertiga. Lalu kita apa pula? Dia boleh. Nak tanya, mana nak jumpa tu cikgu Isa? Yang dia tanya cikgu Isa. Disebabkan tu cikgu Isa kata tak tahu apa yang kita cakap. Sebab apa? Sebab tak layak penghormatan untuk orang yang tak beradab. Cara ya. Kemudian ada juga
Semua tukar kan? Baca buku sepi, baca buku cara menambah hati suami. Contoh, mana semua baca. Anak yang kecil yang tak pandai apa-apa, bagi kertas, bagi kertas, cakap-cakap, contoh apa pun. Jadi suasana dalam rumah tu suasana yang sedang tekun dengan sesuatu. Itu cara. Jadi mana kepelbagaian paling mustahak sebelum kita nak buat semua step kita ada. Yang paling mustahak adalah kita kenal anak-anak. Sayang sekali kita boleh didik anak kita, boleh berpeluang didik anak kita di rumah, tapi kita biarkan. Kemudian kita lepaskan pada sekolah, kita salahkan pihak sekolah. Ingat, anak-anak kita perlukan input positif dari kita. Belajar rajin nak. Jangan hampunkan tambah tu. Sampai sekolah kena hormat guru. Nilai-nilai rumah ayah boleh bagi. Ini mak ayah. Cikgu tu. Saya dengan cikgu tu. Apa aku dulu okey dia lah. Mengajar anak kau ajar. Jadi anak pun tak ingat dengan cikgu tu. Sedangkan kena beritahu cikgu ni nilai dia tinggi. Cikgu pun sama. Kena upgrade diri kita. Jangan rasa rendah diri jadi cikgu. Ini bila tanya awak kerja apa? Cikgu je. Kenapa kerja? Bila dunia ni tak cakap cikgu sekolah rendah. Kenapa? Cakap awak kerja apa? Saya pendidik di sekolah kebangsaan Datuk Nani. Saya mengajar subjek. Cakap je. Apa malu? Saya dulu cikgu. Okey. Saya pernah jadi cikgu. Saya pernah jadi cikgu di sekolah menengah Jalan Duk. Sekarang nama sekolah Bukit Mewah, pengajar Melayu dan Sejarah Form 3 itu PMA. Kemudian masa tu guru ganti cikgu Kalimani khusus naik pangkat sebulan. Lepas tu sambung lagi 2 minggu ganti cikgu Rahana, tak boleh balik cuti salin. 2 minggu ganti dia lambat sikit masuk campur ada jari terbuka lagi pun tak tahu lah. Lepas tu dah habis cikgu Rahana tu, saya ditawarkan jadi guru sandaran tidak terlatih GST ya, dengan gaji pas nampak mengusir SPM mengajar mana SRJKC Terbuah Sermat depan Chinese Maternity Hospital. Lepas 6 bulan saya kata saya tak boleh, saya angkat tangan, saya surrender. Saya tak boleh jadi cikgu, bukan jadi cikgu tak bagus, saya tak cukup bagus nak jadi cikgu. Saya tak cukup bagus nak jadi cikgu. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu lah berapa itu rumah pun tak tahu. Buat kesabaran saya tak ada. Macam cikgu Isa, cikgu Rasya, sabar yang guna ni. Cikgu Puan sabar, jangan tuduh. Kalau aku boleh ni, bisa lah. Itu sebab tak boleh jadi cikgu. Saya beritahu maknanya apa? Maknanya bukan semua orang boleh jadi cikgu. Dia bernama cikgu, guru-guru di sekolah kebangsaan Datuk yang ini dengan nemtek besar motor kereta. Ya, kamu adalah makhluk istimewa Allah pilih untuk jadi guru pendidik. Jadi cikgu, didik di sekolah rendah, tu sekolah menengah, jangan belajar, mesti jangan belajar. Kalau tak sebab kami didik budak kecil ni sampai pandai baca begitu, dia tak akan boleh pergi jauh ke sekolah menengah, ke sekolah dia hanya mesti. Cikgu kena semangat. Jangan ada bila dunia-nya sekolah rendah tu Abdul dah ada keistimewaan. Tengok hari semua ramai pakai baju korporat, mereka baju batik. Ada ramu pun baju batik. Batik yang main tu. Orang memang kalau baju siapa duduk sendiri. Korporat tu cantik lah, tapi bila dengan di bomber tu kan, bomber yang mana-mana carilah spot yang cantik sendiri yang mana terupaya sendiri sendiri yang mana. Mana cikgu yang fikir semua di mana. Saya perhatikan lah. Betul. Itu sebab Datuk Usman Awang ada apa? Seorang lawyer, engineer, doktor, semuanya bermula dengan seorang guru biasa yang mengajar tulis mengira. Saya baca tu memang tak kesankan tadi. Kalau tak sebab cikgu, boleh jadi satu sebab
tidak dah ada. Jadi lepas pada saya berhenti jadi cikgu, saya kena sama belajar itu yang saya belajar dekat UiTM di London, Al-Gajah. Dulu ni lah jalan di depan, ni lah jalan saya di UiTM, ni lah jalan. Lomang yang besar yang robot tu dah tak tahu. Kan? Tak ada siapa. Dulu patut Bapak cakap, Bapak Hang Tuah dah tak ada. Okey dia tinggal kat atas Al-Gajah. Besar. Kalau terbawa ke orang lain, orang ngaku dia simpan dia itu. Kan? Ya. Kawan kata lah, kalau nak pegang cucu yang belajar, kalau makan, kalau nak pegang ketahui tu, kalau makan cucu yang belajar sebulan pun boleh ketahui. Tapi tak boleh, dia bukan yang cucu yang sekarang, dulu. Yang pada buruk paling yang semakan, cucu-cucu memencet. Saya ingat. Dulu saya nak balik, bayangkan nak balik sampai, memang ikut nasib tau. Dulu, tak boleh sampai ikut nasib. Kenapa? Tunggu pas dekat Banten Al-Gajah, kena tunggu dah mulai teruk tau. Berapa sen dia tinggal? Dulu, okey, lima. Okey, sampai naik penuh je, datang di luar tu. Sudah naik, dapat pitapin orang yang barang-barang pula. Sikit lah susah. Tapi maknanya kita kena anak kita kena didik di dalam anak kita, dan guru-guru kena terus terang. Kalau mak ayah contoh hari report kat dia, tolong mak bapak datang, mak bapak nak tahu pasal anak dia, terus terang. Cikgu macam mana anak saya tu? Itulah dia lepas tu ini kadang jawapan semua standard drama kan. Macam mana anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, tapi ialah kan banyak main, tidak tahu lah, cakap je lah. Macam mana anak saya cikgu? Ya Allah, macam mana saya nak cakap ni? Saya hari-hari doa dia lah budak nak punya sekolah. Saya tak tahan betul dia. Dia ni kalau dia diam, orang yang sudah semua orang nak usik. Barulah bapak dia pandang, subhanallah. Anak mana dia? Barulah budak tu tak berani buat mana sebab dia tahu cikgu dan cikgu semua. Faham? Dia okey sebenarnya. Sudah lah tu. Cakap dia tak okey. Macam mana anaknya? Saya tak pernah cakap. Ni saya bagi kat senarai kemungkaran yang buat dan tu. Betul, campur dia. Sebab cikgu kena faham, mak ayah nak tahu kedudukan sebenar anak dia. Itu sebabnya cikgu cakap dia ni baik, anaknya dia ni okey, tak ada masalah. Sikit-sikit dia benar ni. Lepas tu dia anak buat perangai, kena tangkap, kena hukum. Mak bapak tak salah anak, disuruh salah sekolah. Saya dah tanya cikgu dia, cikgu cakap mana nasib baik. Sebab cakap tu sedap. Ini leceh, kesalahan. Audit dia tak? Dia okey tu. Saya kita tak habis lagi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, dengan bunyi loceng tu kita akan teruskan lagi, bukan boleh balik kita ada kurang lebih sejam lagi, ataupun 40 minit lagi untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita pada pagi ni. Ustaz, sebelum tu saya nyatakan kita akan buka persoalan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang ingin bertanya, kita akan buka 1-2 persoalan selepas ataupun di hujung program kita selepas ini. Ya. Al-Maklum Ustaz, mari makan buah longan, makan bersama buah perangan, selalu terpandang dari kejauhan. Alhamdulillah hari ini dah pun di depan. So lepas ni tanyalah, sekiranya ada pertanyaan lepas ni, mudah-mudahan dapat Al-Fadhil Ustaz menjawab selepas ini, InsyaAllah. Ustaz, kita teruskan lagi ya. Boleh Ustaz? Boleh ya? MasyaAllah. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan kita ada isu-isu keberjayaan sosial, isu buli, isu vandalisme, gangsterisme, apa-apa isma yang buruk Ustaz. Yang memang sekolah ambil tindakan, ambil pengisian apa-apa program yang kita laksanakan, nak berperingatan kepada anak-anak supaya dia faham apa dia buli, apa dia vandalisme, apa dia gangsterisme. Mudah-mudahan di luar
kawasan dan mudah-mudahan dia akan ingat bahawa perkara ni adalah perkara jenayah yang tak boleh dibiarkan sama sekali, Ustaz. Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz. Apa tak lagi? Apakah lagi? Ada ruang-ruang kosong, lompang-lompang kosong yang perlu kita tutup supaya kita dapat menangani, mengekang masalah ni, Ustaz. Kadang-kadang yang berlaku tu, Ustaz, bukan anak-anak yang tak bijak, Ustaz. ABC lengkap semua. Tapi masih lagi masalah yang berlaku ni, kebutuhan sosial masih berlaku di kalangan mereka yang kadang-kadang menghambat, yang bahkan bikin aset negara pada masa satu masa nanti, Ustaz. Silakan, Ustaz. Macam yang saya sentuh di awal tadi, Imam Malik pesan biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Begitu juga satu perkara yang kita jangan buat adalah anak-anak kebanyakan kalau ada masalah orang kakak saja. Budak ni anak siapa? Orang anak siapa tu? Terlibat dalam orang. Betul tak anak si siapa tu? Orang tak cakap nama budak tu. Dia sebut anak si siapa tu? Anak juga dikaitkan kepada mak ayah. Dalam satu perkara, makna yang peranan mak ayah tak dapat dinafikan dalam membentuk anak-anak. Kadang-kadang dia biasalah, dia mak ayah dah tak ada, dah pula berada tu. Ada orang baik itu. Dalam arti kata lain, tidak dapat tidak. Dah sampai tiga yang lain. Dalam dia dapat tidak, mak ayah dan mak kapal. Antara yang menjadi penyebab kepada masalah anak-anak terbabit masalah sosial. Pertama, kesibukan kedua ibu bapa. Mak ayah ada macam saya. Saya tak layak nak nasihat lagi. Sebab saya sendiri pun tak ada kat rumah. Jumpa anak sekejap je pagi tadi. Lepas tu dah pergi ceramah. Pandai ni 3 hari tak balik. Balik kan jumpa mak. Anak sampai tanya, tak ada ceramah ni. Orang anak tanya. Mak malas tanya lah. Panik tanya lah. Mak saya lagi lah. Mak saya, aku tak nak tahu. Kau jangan cerita. Aku dengar pun penat dah. Mak saya. Nah, tu mak saya. Dia sampai tak nak dengar jadual saya. Jadual saya sibuk. Tapi insyaAllah tahun depan, yang jadi drag sampai bulan 7, saya dengan Tuan Guru Besar tadi, sebab tahun depan dah mula dah dia nak introduce. Untuk saya, adalah at least sehari cuti, seminggu. Sebulan adalah 2-3 hari untuk hujung minggu. Kalau tidak, tak campur orang. Saudara mara pun tak campur, payah kan? Itu pun orang Melayu tu, tolonglah, bagilah satu tarikh tu. Termasuklah YB Fairul. Bila lagi minta tarikh kan? Ya? Luangkan masa sama dengan anak-anak. Dia meluangkan masa bukanlah maknanya you duduk dengan dia masing-masing main game. Dia kadang-kadang kita balik, contoh sibuk sangat. Almaklum lah. Pagi mengajar, tiba-tiba jadi moderator, contoh. Kan? Jadi guru besar, balik dengan ada meeting lagi guru besar, kadang balik kena pergi meeting pula. Sampai ke rumah ke 5, ke 6, lepas tu dia dengan jawatan kuasa masjid pun terbabit juga, contoh. Jadi sudah hanya sampai ke rumah ada 1-2 jam. 1-2 jam ni yang paling penting, quality. Duduk dengan anak-anak, dengan family, ada perbincangan, tanya khabar, itu yang kena ada. Ada anak-anak yang bila dia tahu ayah dia sayang kan dia. Abah sayang, abah sibuk sikit dia camah. Ada apa-apa nak tak? Ada keperluan beritahu lah. Kalau ada masalah beritahu. Itulah cikgu dia cakap macam ni. Oh ya ke? Habis macam mana? Itulah. Kena datang macam ni. Tak, kalau abah tak nampak datang, tak apa, faham. Cik, dia yang cakap tu. Jadi maknanya dia faham mana keadaan tu. Perbincangan tu ada disebut. Ini tak, kau kena faham lah. Abah kau ni sibuk. Abah kau popular tu. Contoh. Saya tak pernah cakap macam tu dengan anak saya. Saya paling tak boleh tahan balik rumah tengok anak tengok YouTube gambar bapak dia. Tak boleh tahan. Kan? Tukar. Macam tu kan. Jadi spend masa. Kedua, pastikan anak-anak bergaul di kalangan yang baik, yang soleh-solehah, bi'ah solehah. Dia bercampur dengan orang baik. Siapa kawan-kawan anak kita kena tahu. Apa aktiviti dia betul-betul? Orang dulu, saya ingat lagi, arwah abah saya. Dia tegur nak buah dia seorang. Sebab kita masa kat rumah dah semai maghrib, dia pun balik. Kau jangan biar anak kau kak. Abah saya kata. Jangan biar anak lagi. Sebab apa? Anak balik saja-saja. Tak tegur, tak apa. Jangan kita tegur. Kita tahu anak kita pergi mana. Ingat tak kes dekat
gitu. Kejap saya tengok. Tak ada. Macam mana anak boleh buat? Mak ayah tak tahu aktiviti anak. Main futsal bukannya main pukul 5 petang. Memang saya pukul 2 pagi. Pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 4 atau rumah. Lepas lah kena mama. Makan galeri bergaji. Membalas supaya nampak dah. Jadi dia kata dia mata galeri. Tak ada tuan. Mama banyak tak ada. Sudah lepas tu balik ke mana lain. Sabak balik ke rumah. Sampai rumah bawa. Sampai rumah tidur. Tak pergi sekolah. Salah aku. Katanya lah orang jadi mak ayah. Saya dia beli sapu. Tengok sapu anak sapu mak. Jangan gitu. Kemudian menjadi tempat bersama anak-anak luar pasal. Pastikan anak luar kan begitu. Itu saya kata kalau kita layan anak ini kok mereka maka dia akan luar begitu. Mama tak padan kayu gajah. Mama nampak. Mama ni nak itu mama ni tadi kat sekolah kan. Mama tadi ada budak buat anu ni lah. Tu lah. Macam tu. Mak ayah kena respon dengan sesuai. Jangan main geng dan tolak. Kita tahu je lah. Kita tunjuk makan. Kemudian menunjukkan teladan yang baik bagi anak. Ayah anak-anak ayah. Jangan isap rokok. Ayah cakap isap rokok. Ayah pun tak tahu dah berhenti je. Bapak tu. Gila tu bapak kan. Jadi dia bagi contoh yang terbaik kepada anak-anak, teladan yang baik, memberikan didikan agama dan sokongan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Nafkah zahir dan batin. Zahir makan, pakaian, tempat tinggal. Batin tak anda milik, tapi masuk batin termasuklah memberi didikan agama. Dan begitu juga menunjukkan akibat mereka terjebak dengan gejala sosial apa akibatnya. Bawa anak-anak pergi tengok penjara macam mana. Pergi je kat luar apa penjara. Nampak? Pagar. Itulah penjara. Saya paling senang ceramah penjara. Sebab nak masuk dalam penjara ceramah ni, itu punya handphone, wallet ke apa semua kena tinggal kat luar. Kalau masuk dalam pun dia akan masuk dalam bukan mak cek habis semua. Dah masuk buang tutup pagar besar tu. Dia buang tutup dalam pagar. Masuk dalam tu kunci lah. Kalau aku dia keluar tidak bagi. Ceramah masuk dalam jumpa bantuan-bantuan tu. Macam-macam penjara saya beli lah. Dia ceramah. Aktiviti ni pun saya beli lah. Tapi bila masuk ceramah, atau macam mana saya tanya dengan saya ni memang tanya sebab nak tahu kan. Saya tanya. Kata tengok dalam drama putih ke, drama Korea ke, Europe ke, Perancis ke. Penjara dia orang awam betul. Penjara dia siap balok ke elok. Lepas tu dengan ada alat tempat tidur dengan selimut. Lepas tu toilet dia bertutup. Dia kata, tu betul ke tipu? Sebab dia tengok penjara dia, toilet dia tak macam tu. Sekarang kan apa ada padang pun bawah dia. Dia kata tinggi dia tadi kan nampak. Saya tanya, memang betul ke tak? Dia kata memang betul. Dia ST betul. ST tak sebab lah. ST memang betul. Kat luar negara memang macam tu. Tapi kat Malaysia tak ada kejadian macam tu. Besar tak? Tak apa. Yang buruk macam dia memang mula alik masuk. Bayangkan kalau bertawar. Mampu tak nak keluar. Itu dalam. Itu kita. Sebabnya kita kena bagi kalangan bawah ya. Itu tengok punya. Besok kalau itu buat jahat, duduk dalam. Lepas tu saya tanya lah, kenapa baju-baju mana ada baju kuning, ada baju merah, ada baju biru, ada kata ikut tahun. Yang ni baru bawah 5 tahun, baju putih. Yang dah 5 tahun ke atas, bawah 10 tahun, baju ni. Yang 10 tahun ke atas, bawah ni. Lepas baju kali ni. Yang ni gaji 36 jari. Dia 36 sebulan. Semua tak cari dekat. Yang tu, yang hujung tu, yang pada tinggi tu, gaji dia dah tinggi sikit dalam RM5 jari. Tinggi RM5. Macam tu lah keadaan dekat nak pergi jauh. Sengguh duduk dalam tu. Sekarang pun kenapa lah duduk sini. Kenapa lah dia orang sejak duduk kat kursi duduk bawah. Kalau
tu. Macam tu lah. Jadi mana ada yang kita kena buat pada anak-anak kita. Itu ada dan satu lagi yang kena pesan nak jaga supaya anak sebagai kemajuan sosial, tolong hormat cikgu. Pesan anak. Orang yang hormat guru insya-Allah kami elok. Macam mana dah hormat ayah dia, jaga hormat guru, insya-Allah produk dia bagus, output dia baik. Sebab itulah orang sebut pokok sena tepi sepadan. Anak tupai menempang lagi, bercerai nyawa dari batang, barulah putus berbuah-buah. Ya, datang dari ibadah lagi, sehingga sekejap kita menggarap. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dianggap batang naga. Itu sebab ada pantun nama-nama dulu kata berburu kepada data. Mana cikgu tu itu? Mana cikgu ni? Sangat cool. Cikgu Isa satu cikgu ni. Ni. Cikgu Isa ni. Dapat musuh dalam kaki. Di mana cikgu ni? Nak buat mengajar dia. Kita tak kira pula. Berburu kepada data. Itu biasa cikgu dengar. Berburu kepada data dapat usaha berbelah kaki. Mana orang berburu kepada data? Orang berburu kerana bukan. Tetapi dia nak tunjukkan berburu kepada data ni. Takkan kau berburu tak nampak atau binatang itu. Tapi nak sedapkan hati, ambil kesempatan. Malas, dia kata apa? Berburu kepada data, dapat usaha berbelah kaki. Dapat usaha berbelah kaki. Itu bukan usaha yang berbelah kaki, itu cikgu apa dia? Mana dia ada umurnya? Duduk lagi dekat pilih umur. Apa boleh maaf ni? Kenapa lah aku yang penuh ni? Berani ke? Dapat usaha berbelah kaki. Itu bukan usaha. Yang berbelah kaki itu belalang. Kau tahu? Kau tahu? Patut tu nak beritahu orang yang tak ada betul-betul ni ambil dia beralasan. Tak apalah walaupun tak ada dapat usaha berbelah kaki. Maksud patut tu kalau berburu kepada raja tak berburu betul-betul ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak kembang. Tapi nak kata batangnya ada cuma tak kembang. Maksudnya akan tiba nanti anak dah umur 20-30an. Dia tu buat apa? Tak ada kerja. Dia buat apa? Nak menyusahkan orang yang menjum sampah masyarakat. Dia tak belajar tapi tak pun belajar dulu. Memang ini kan sekolah mana? Sekolah tak tahu kan ni? Oh ya. Habis dia ambil dia sama mesti tapi tak pun buat dulu. Tu ibarat bunga memang tak jadi sebab tak belajar betul. Dah faham dah betul tu. Alhamdulillah. Nah kan. Jadi mana sebab saya ni masuk ke patut. Tu sebab tadi saya dengar ya patut berusi majlis. Ampun buat guru dari apa ni? Dia reja. Seharusnya patut dia tahan. Ada kali dia sedang patutnya. Dia ambil kat internet. Indah bermalam si awan petang. Awan berharap di celah pokok sana. Tinggi betul pokok sana. Sampai awan ni barang celah pokok. Bohong betul. Kan? Terus kita dari segaman pergi ke kontak. Siap dilipis beli belakang. Kalau konek itu dari segaman ke kontak. Maka tak mau lipis ni. Maknanya apa tu? Turun kita dari serban pergi ke Melaka. Siap diperlis. Jangan nak ikut. Kenapa orang bagi betul? Tapi tak apalah. Jadi kicau-kicau tiung batu sehingga sekejap dia akan mati. Ya? Sudah besar orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat putih. Benar banyak. Jadi mak ayah pastikan anak terima ni kan. Yang baik orang support kita jadi support system. Syukurlah dan
Hari-hari bila dia terlagak, dia kat semak. Tolong semak. Buka buku tak ada. Apa dah tak ada buku? Sekarang zaman dah berubah. Dalam tu ada game. Wapok ada. Majalah-majalah artis ada. Bahaya. Itu sebab saya tengok. Akhir dah. Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi saya ingat nak guna pantun Kajang Pak Malau. Tapi tak apalah Ustaz nanti kan panjang cerita dia Ustaz Baik Ustaz. Eloklah pandangan saya lah kalau kita bawa anak-anak kita sekala ke penjara Bandar Hilir tu kita bawa anak kita tu, kita lihat macam mana keadaan suasana di penjara, macam mana proses penyebatan dilakukan supaya kita tahu macam itulah jenayah bila mana berlaku. Mungkin memberikan iktibar kepada kita bersama, kepada anak-anak kita. Saya pernah pergi ke sana tuan-tuan, puan-puan, banyak lagi ruang kosong. Bila tanya adakah yang ibu bapa ada bawa, ada, tak berapa ramai. Bolehlah bawa sampai kita bawa ke Dataran Pahlawan ke mana-mana tu, mana bolehlah kita singgah ke sana untuk lihat sendiri apa yang berlaku dan mengambil iktibar ibrah daripada jenayah-jenayah yang mungkin boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Walaikumsalam. Ustaz, kita dah menghala ke penghujung Ustaz. Mungkin Ustaz nak tambah lagi lah tip-tip kepada ibu bapa dalam konteks masa kini. Kita tahu lah Ustaz dah cerita tadi, tip-tip tu pun dah ada tadi. Mungkin Ustaz tambah lagi tip-tip yang boleh sebagai resepi kepada ibu bapa bagi memastikan anak-anak mereka dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan ibu bapa mereka dan kehidupan mereka sendiri. Mereka nak berjasa kepada ibu bapa, mereka nak menjadi bangsa yang berjaya untuk diri mereka sendiri. Maka apakah tip-tip tambahan yang boleh kita berikan kepada ibu bapa kepada mereka ni dapat mendidik terutama pada anak mereka, terutama dalam era modernisasi yang cukup cabar. Selain daripada bawa anak pergi ke penjara tadi, satu benda yang mak ayah beritahu juga, yang saya dengan sahabat-sahabat saya yang sama belajar dulu, kita orang ada buat satu program kita bincang, bawa anak kereta berhenti dekat projek perumahan yang baru. Kita ada signboard tu, projek pembinaan rumah berapa ni, semiti lah rumah ni. Sudah tengok berapa harga rumah. Kita tengok harga rumah tu berapa. Sudah tadi. Lepas tu tinggal harga kereta. Tanya di situ kereta tu. Tanya harga kereta tu berapa. Tanya suka motor apa. Dia nak motor ni, bawa kereta motor. Tunjuk kan. Hari tu bawa tu. Balik rumah tu dia kira berapa. Kita kira kan untuk dia harga rumah tu. Harga rumah bahagi 30 tahun, bahagi 12. Tengok berapa jatuh harga sebulan. Itu tak termasuk interest lagi. Kita kira kan berapa ribu dia kena bayar sebulan untuk harga rumah yang sekarang. Harga kereta bagikan 9 bulan, bahagi 12. 9 tahun bagikan dengan 12. Tengok berapa sebulan kena bayar duit kereta. Yang dia suka tadi. Bukan kereta dia tak suka, kereta dia suka. Sebab saya pernah buat dulu, siap dengan slide saya tunjuk harga rumah, harga kereta, harga ni, harga nak jaga apa, pengasuh anak apa semua, kira-kira sebulan total semua untuk harga yang dia tak nak. Rumah flat, kereta buruk ni, kereta Malaysia yang biasa je, motosikal pun demak kan. Pengasuh hantar kata seorang je anak, itu pun saya letak ada tak 200.5. Mana ada jaga anak 200.5, membohong je. Budak pakai pampers pun 500. Itu pun dah kenal tu. Okay, baik tu. Campur-campurkan semua untuk benda yang dia tak nak aja. RM2,350. Untuk benda yang tak nak. Minyak pun saya letak 500 sebulan. Mana cukup 500 sebulan cakap dengan saya. Melainkan kereta tu mati enjin, tolak sampai jalan besar Pak Ustaz.
Maknanya dia perlu ada gaji RM2,350 sekadar untuk hidup je. Tu belum cerita lagi nak bagi mak berapa, nak bagi ayah berapa, belum cerita nak pergi jalan-jalan, nak makan luar, belum cerita. Itu ngam-ngam. Dan untuk pengetahuan semua, beritahu kat anak-anak, RM2,350 itu bersamaan dengan gaji permulaan bekerja dengan sektor kerajaan bertaraf ijazah. Maknanya, kalau main-main sekolah rendah, main-main sekolah menengah, berhenti tu kerja, takkan dapat gaji macam tu. Jadi kalau nak bagus, kena belajar betul-betul, dapat grade yang bagus, dapat pointer yang bagus, sambung belajar, ditawarkan kerja yang baik, pangkat yang tinggi, supaya dia tak struggle macam orang lain. Itu je. Jadi apa yang kita kena buat lagi? Antaranya, daripada kecil, didik anak dengan baik, bercakap ayat yang positif. Jangan pukul anak dengan secara sembrono. Kadang pukul, sikit pukul, sikit pukul. Ada time pukul. Pukul pula dengan ilmu, dengan hikmah. Pukul jangan pukul dekat muka. Nabi dah ajar tu. Ya, lutut ke atas jangan, bawah saja. Kaki ataupun tapak tangan ni pun jangan tengok lah. Saya dulu kena rotankan arwah abah. Birat. Memang tak ada ikut rule tu lah. Memang belakang badan semua kena. Yang menjadi sedap lagi tu, dah masuk dalam bilik, menangis. Mak masuk dalam bilik pula. Menambah perisa tu kan. Dulu. Lepas tu bagi minyak saku. Dia kata tadi, kemudian ajarkan anak-anak salat. Ajar dia salat. Anak-anak yang usia 4 ke 7 tahun, mudah nak ajar dia salat. Kemudian kanak-kanak usia 40 tahun. Dah tua bangkau baru nak ajar, memang payah. Kemudian berikan nama yang baik dan panggilan yang baik. Kemudian akui kesilapan anak dan ajarkan dia tentang tanggungjawab. Utamakan keluarga daripada perkara lain yang bersifat keduniaan dan kebudayaan. Jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak. InsyaAllah tuan-tuan, anak-anak ni kalau kita bagi perhatian, kita akan nampak perbezaan anak yang diberi perhatian dengan anak yang dibiarkan. Ada perbezaan. Wallahualam. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya jelas penerangan daripada Ustaz kita pada pagi ini. Baik, saya buka kepada persoalan sekiranya ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan ingin mengutarakan persoalan. Silakan, ada ruang mikrofon di belakang sana. Sekiranya ada persoalan, sekiranya tak ada, kita akan teruskan kepada kesimpulan. InsyaAllah Ustaz. Silakan. Ada mic di belakang sana, di balik tiang. Sila.
mahal Ustaz? 70,000. Ini adalah soalan di luar jangkaan saya. Tak cukup mahal Ustaz. Sebenarnya untuk pengalaman semua, saya dulu bertugas sebagai pengarah undang-undang dan penguasaan di sebuah pihak persekutuan dua ruang ini. Itu pengalaman semua. Negara kita Malaysia setiap tahun ada buat satu expo. Namanya NATEX, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan. Waktu tahap orang Malaysia sampai kena buat expo. Ramai orang Malaysia dia masuk toilet, dia hilang ingatan. Dia terlupa dia buat apa kat toilet. Jadi dia keluar begitu saja, meninggalkan kenangan di belakang. Jadi ramailah yang masuk tu trauma. Ya Allah, apa benda ni? Terapung ni kawan tu. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah, najis tu dalam sini melincap. Masalahnya sini tu tinggi. Mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dilakukan. Kematian sampai situ. Teruskan. Bayangkanlah saya masuk muka. Sampai terpegangan kalau aku kompok dalam tu tadi. Ujung kalau orang lemah jantung mati juga. Ini bukan saya buat tidak. Demi Allah ini pun. Yang paling kesian makcik yang bukan sapu ni cakap makcik bina cakap ada ini. Siapa anak nanti makcik bersih dan Allah bersih. Yang bayangkan kalau makcik itu mak kita. Saya ceramah di Masjid Pasir Besar. Masjid Pasir Besar dia dengar nasihat saya. Orang kita ni kalau tulis sila jaga kebersihan tandas ni tak faham. Saya suka baca dekat pintu bila dekat tangga. Eat like hot, eat a lot. Apa nak eat a lot dulu? Siapa yang dapat dulu? Oh, muka tu. Eat a lot apa? Kita lah kan. Yang kita lah kan. Tu makan banyak lah. Itu kan lebar-lebar. Saya juga baca ni tulisan-tulisan ni. Kan? Less sleeping don't fly. Itu satu lah saya membaca berjadi dua lah banyak waktu. Ada cari dua tiga satu sekolah dekat pintu sekolah menyebabkan saya ingat sampai ini. Betulkan yang biasakan yang betul. Lepas tu saya beritahu bahasa jauh. The beauty of success is not achievement but the journey. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaian tapi perjalanan. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan soalan yang cikgu tadi. Sebenarnya bila orang pergi ke rumah kita, nak nilai orang tu baik tak baik, elok tak elok, bersih tak bersih, tengok tandas. Tapi tak pernah dia masuk. Maaf, saya nak tahu tandas. Orang kata, boleh tak rumah tandas? Sila. Tumpah bukan nak meletakkan tandas. Nak buang air, dan dia masuk dalam bilik air. Kalau nampak botol rumah, ada botol rumah. Ada yang betulnya, tapi dia minta tolong usap baju. Tak bersih ini, tak bersih. Macam tu sifat rumah. Minta maaf cakap. Itu sebabnya toilet mesti bersih. Malahan di luar negara ada signboard ini. Pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Dulu ada pertimbangkan. Kalau baik pun tak tahu. Warning kepada tu. Kalau bawah botol air biasanya mana orang Malaysia. Kan? Ada cukup kan? Tapi itulah terpaksa tak ada pilihan. Tapi tangan dia bersih. Jadi kita jangan datangkan fitnah pada agama dan bangsa. Kan? Anak-anak ni tu lah. Sebab anak-anak tak diajar kadang-kadang. Anak lah kasih pun nak tahan. Dan cikgu tu dia takut dia tahan. Berak dalam kelas. Jawab orang tua. Iya. Saya ingat kalau dengar tu masa orang-orang dah ada satu. Sebab cikgu dia fikir kita dah
betul. Maknanya egoisa kena timbangan tukar dia masuk dalam kepala. Kan? Budak belajar satu dia masuk dalam bilik air dia tak pasti sebab bilik air kat rumah dia lain. Toilet kat rumah dia lain, selesa macam mana. Kena biasakan. InsyaAllah saya yakin mak ayah dah fikir benda tu. Ada anak yang dah sampai darjah 2 masuk pakai handphone. Ada. Ya, sebab apa? Sebab tak diajar. Dia belum pandai lagi tak kena ajar. Sebab apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai beriman. Jadi kita pun nak semua keadaan bersih. Nak semua keadaan civil. Ya, insyaAllah. Jadi cikgu pun bantulah. Kadang kat rumah mak ayah sibuk tak soket ajar. Kadang ada anak-anak bantu masih sikit. Kadang-kadang dia bukan dia tak nak berjaga, dia tak tahu. Kalau kita tak cikgu tak bantu, takut orang lain tak usah sumber. Dia tak tahu mana satu kata. Kalau rumah dia tak ada, toilet tak ada rumah dia. Jadi kita ajarlah. Nak buat yang satu cikgu tiga, ada satu baru insyaAllah. Dan mak ayah lelah apa yang cikgu cakap. Kita kena cikgu takkan mak ayah tak ajar kalau nanti. Kan ada anak-anak ni kau pergi ke sekolah pada pandai, ayah tak tahu cara kebang hari kau pandai dah makan mereka. Ada. InsyaAllah. Wallahualam. Ustaz, terima kasih kepada puan yang bertanya tadi, keterangan cikgu kita yang cakna bab tanda Ustaz. Kita setiap minggu sekolah ni kita baca ikrar tanda Ustaz. Ikrar tanda. Kena buat juga Ustaz. Supaya murid ni dia tahu tanggungjawab dia kepada tandas. Siap 30,000 Ustaz. Ya. Ikrar apa saya akan kelas. Saya akan jaga kebersihan. Begitulah. Berjanjilah. Macam ikrar rukun negara lah Ustaz. Lepas ikrar rukun negara, kita tambah ikrar tandas pula. Kena buat supaya memberikan kesedaran kepada anak-anak kita betapa pentingnya tandas untuk penjagaan tandas. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, saya ada pertanyaan daripada ibu yang bertanya tadi, wakil guru. Bagaimana cara untuk mengatasi anak yang suka mengugut ibu bapa jika kehendaknya tidak dipenuhi? Contohlah tak nak duduk asrama, tak boleh belajar, nak duduk rumah je. Baru boleh belajar. Tapi bila kat rumah tak nak belajar pula. Diugut pula ibu bapa dia. Anak sekarang Ustaz macam-macam kerana tu tadi kepelbagaian tadi Ustaz. Percaya cakap saya, ugut ni bukan tiba-tiba. Ugut ni sebab dah terlampau banyak yang kita bagi. Contoh, kadang-kadang ada anak diajar pergi kedai beli barang, nanti mama bagi upah. Tidak. Buang sampah ni, nanti mama bagi tengok TV, upah. Buat ni, nanti mama belanja makan. Buat ni, nanti bagi aiskrim. Lepas tu jadi dia ada biasa. Dia nak sesuatu, dia kena dapat. Kalau nak dapat sesuatu, dia kena buat sesuatu. Jadi nanti akan berlaku termasuk mengugut. Pattern tu diajar oleh mak ayah sendiri. Cubalah makan tidur, kau tengok nasib kau dia lagi. Tak siap Allah, kau kena. Tak, sedangkan boleh kita dah cakap Allah tu apa? Supaya nanti besok cikgu boleh tengok perkembangan kita setakat mana. Bila kita tengok perkembangan kita setakat mana, cikgu akan betulkan kita mana yang salah. Cikgu akan bagi makan yang baik untuk betul yang kita buat dengan cara tepat dan betul. Mesej kena jelas. Bukan dia kena buat kerja sebab takut. Jadi anak apa besok menakut kerja. Cubalah mak cakap macam saya tak balik kaya tu ni. Dia takut. Saya tak pernah mengugut tanah masuk sama. Saya ugut masa depan ni dia takut. Mak cubalah. Saya tak bagi mak punya apa ni. Nampak? Dia ugut pula duit. Kan saya dah bagi mak saya dah bagi mak duit kan. Apa mak nak lagi? Apa masalah mak ni? Tu saya kata tadi. Tu sebab pastikan yang saya sebut tadi, stage tadi. Stage tadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun ikut insya-Allah. Insya-Allah tak ada masalah.
Dan kalau kita dah terlajak ni, kenalah berunding baik-baik dengan anak. Beritahulah apa sebenarnya. Sebab ada pepatah lama kata melentur buluh biar dari rombong. Apa sebab? Rombong ni lambut lagi. Boleh buat umbut, boleh buat rendang, boleh buat apa, boleh buat gulai lemak, cilapi, campur dengan daging salai, umat, bapak, sadap. Dah jadi buluh pun tinggal buat apa? Buat lamang, buat meriam buluh. Habis gumbal lah, tak ada guna lagi. Itu yang kata tadi, kicau-kicau tiung batu, kan? Cengas sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dia buat titik. Kayu lurus, buat titik kena bijak. Itu sebab daripada awal kena betulkan anak-anak. Ni, awal tu bila? Ni sekarang. Tengok ni anak-anak ni. Dia boleh duduk, dia tengok kalau dia nak pergi toilet kan, cikgu tak tahan nak kencing, dia boleh cakap. Sebab dalam peringkat boleh dididik. Yang kek tapi ni, bangun-bangun yang mana dia tanya? Tak ada main bangun ya. Sebab kita dah lahir dah tak boleh hidup, diberi kebebasan 21 tahun ke atas tadi. Tapi inilah masa nak direla, nak dikata anak-anak ibarat kain putih, terserahlah kepada ibu bapanya, nak membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa maksudnya? Terserah pada maknya. Itu ada maksudnya. Allah. Punya banyak cabaran. Itu sukarnya cabaran kita melihat ni. Bermaksud cara tips-tips yang penting kita dapat mengamalkan tips ini dan menjadikan pedoman bagi kita dalam kita mendidik anak-anak kita. Dan kita dah sampai ke ujung program kita pada hari ini, pada pagi ini. Kita akan menyimpul Ustaz. Boleh tak ada logo Ustaz yang payah? Dah besok tak ada logo, banyak jemaah. Saja. Okey, secara kesimpulan Ustaz, kita dah tajuk kita yang hebatnya keluarga, pandang ibu bapa dalam mendidik syakhsiah anak. Syakhsiah mana kepribadian anak. Ustaz, secara kesimpulannya kita Ustaz, ibu bapa yang hebat versus anak-anak yang hebat. Ibu bapa perlukan anak-anak yang hebat. Anak-anak memerlukan dan juga memerlukan sokongan daripada ibu-ibu bapa yang hebat. Jadi dua-dua ini merupakan dua entiti yang penting dalam memastikan keluarga ini hebat. Komen Ustaz sebagai penutup kita pada pagi ini. Okey. Saya nak bagi beberapa perkara untuk renungan. Imam Malik sebut, kalau nak berjaya dalam hidup kan ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang takas, rumah yang lapak, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Salib mana ayo. Okey, duduk nyalin atau tidak? Siapa ceramah ni? Siapa buat? Okey je. Okey, dia cerita apa? Sama kalau tak salah. Sama. Pertama, kenderaan yang takas. Apa maksud kenderaan yang takas? Ni akal fikiran yang cerdas benar. Kedua, rumah yang lapang. Maksudnya kesabaran yang tinggi. Ketiga, pakaian yang cantik. Maksud akhlak yang baik. Itu pakaian kita. Dan yang keempat, berita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ni 4 kena ada. Ada satu kata-kata ahli falsafah. Dia sebut kekayaan
Bila orang lain kata, bila ilmu sikit jangan tak ada bukan apa. Bila jalan ilmu sikit bukan tak. Kalau ilmu sikit ada bukan ada. Lagi tinggi ilmu, patutnya lagi bagus. Ada apa? Ini tak. Ilmu semakin tinggi, akhlak semakin kurang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal, tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketekanan jiwa makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, di tengah dan air semakin tersebar. Tapi dalam ayat kita, ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Itu yang kita tak nak. 5 perkara yang kena ada. Pertama, anak-anak teringat, mak ayah teringat. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba je. Sabar. Tadi cikgu dia satu tadi. Tak sampai nak ajar, malah bagi dia teknik bagus. Panjang tu problem. Berarti, ya. Yang pertama, proses panjang, bukan tiba-tiba anak jadi. Kena bagi tingkat pada awal. Kedua, kena ada komitmen. Siapa komitmen? Mak ayah, anak-anak, cikgu, semua kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Fokus, cikgu kena fokus nak ajar apa? Bukan sibuk nak niaga apa dari dulu. Contoh, bukan semua cikgu macam tu. Di tempat lain. Mak ayah kena fokus mereka dengan anak. Jangan sibuk dengan kehidupan saja. Pastikan dengan anak fokus. Keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Dan yang kelima, kena ada keberterusan. Yang itu disebut sebagai konsistensi ataupun istiqamah. Ada 5 ini, insya-Allah anak-anak akan berjaya. Betul tak? Itu pun namanya kesimpulan. Saya tak perlu hurai panjang. Tidak kalah sampai berlari. Saya di hujung patah. Banyakkan usaha kepada diri sebagai anak-anak muda dan mantap. Buat keras berani fikir di bawah orang dari dulu. Banyak mendidik hendak dari fikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan dosa sembarang dosa. Dosa larangan Raja Melayu. Usahalah kita membuang masa. Masa berjalan terpaksa. Terbang indah si guna-guna. Cahaya bertebaran jadikan hiburan. Nak beritahu tak baca teks. Perkara yang lepas usaha dikenal. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Maknanya, saya ada satu kata-kata di falsafah. Semalam ibarat cek dendam, tak ada nilai, lupa katanya. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entah tidak. Jangan mengharapkan. Tapi hari ini ibarat waktu naik. Gunakanlah dia sebaik-baik. Anak dah depan mata. Kita masih bersama anak-anak kita. Jadi manfaatkan masa sebaik-baik. Didik anak itu betul-betul. Sebab macam dalam tadi perjalanan saya sebut tadi, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan makin ramai ke rumah kita. Seorang-seorang keluar. Seorang masuk asrama, seorang masuk universiti sampai masa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah cukup dah sekadar itu. Bak kata orang yang sepanjang-panjang itu paling mempat nanti jatuh ke tanah dua. Walaupun pokoknya sudah tamat, mudah-mudahan bersab ke dalam jiwa. Mudah-mudahan membawakanlah nak jolok uang burangan. Kalau ada sedang dan salah, jika terkira inisiasi. Tenang-tenang ke di laut. Sampai boleh ditanjung. Hati terkenal boleh menyebut jasa baik ke sekolah jemput hari rasa dan tunjuk.